Iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Perkataan adli sebenarnya berasal dari idli. Dan idli pada zaman dahulu, mereka tidak mempunyai kereta dengan tempat muatan yang besar. Atau van dan truk dan kenderaan seperti itu. Lori mereka ada adalah unta. Itulah yang mereka ada dan bahagian atas unta itu kecil. Jadi anda tidak boleh ikat barang di atas dengan banyak kan? Sebab nanti boleh jatuh. Jadi apa yang biasa mereka lakukan? Mereka ikat barang di satu sisi, ikat dengan tali dan barang dengan berat yang sama pula di sisi yang lain. Sehingga ia dapat menghasilkan keseimbangan pada beban yang ditanggung si unta. Dorang kena buat macam tu kerana unta tak ada bahagian rata di atas untuk isi barang. Jadi mereka harus meletakkan berat beban di kedua-dua belah bahagian unta dan ikatkannya bersama. Kalau tak, kalau satu sisi lebih berat daripada yang satu lagi, maka habis ia akan jatuh kan? Atau akan menyakiti unta itu. Kerana dapat lebih banyak tekanan di satu sisi badannya daripada yang lain. Jadi kedua-dua belah pihak mesti mempunyai berat yang sama untuk dapat berjalan. Oleh itu, apabila beratnya sama dengan sisi lain, ia disebut idl. Dan dari situlah muncul idea untuk perkara yang mempunyai keseimbangan atau perkara yang mempunyai beratnya yang sama atau perkara-perkara yang ditimbang. Dan jelas sekali anda sudah biasa jika anda pergi ke mana-mana mahkamah di dunia atau melihat simbol keadilan atau jika anda pergi Google gambar keadilan, apakah gambaran yang anda akan dapat berkaitan dengan keadilan? Anda akan melihat mungkin seorang wanita buta yang memegang timbangan dacing dan timbangannya seimbang. Atau anda akan melihat dacing dan ia seimbang. Idea untuk perkara yang ditimbang dengan berat yang seimbang boleh dikaitkan rapat dengan keadilan. Apakah maksudnya? Bahawa ketika anda dan saya membuat sesuatu penilaian, kita harus menjadikan ia adil. Yang pertama dari itu sudah saya sebutkan. Sekiranya anda mempunyai apa-apa bias atau sikap berat sebelah, seseorang boleh bersikap berat sebelah terhadap seorang Muslim atau seseorang juga boleh bersikap berat sebelah terhadap orang bukan Islam. Anda boleh katakan, oh hakim ini dia benci orang Islam sebab tu dia tak suka aku. Tetapi ia juga boleh terjadi dalam masyarakat Muslim sebagai hakim Muslim dan dia membenci penganut Hindu dan ada lelaki Hindu yang berdiri di hadapannya dan hakim itu pula menentangnya kerana dia menggunakan sikap berat sebelahnya terhadap penganut Hindu untuk membuat sesuatu penilaian itu. Jadi jika itu adalah bias peribadi berdasarkan agama ke, berat sebelah berdasarkan bangsa ke, berat sebelah berdasarkan kelas ekonomi ke atau jantina ke, atau pengalaman peribadi ke, kerana kadang-kadang dalam keluarga kita anda mempunyai 6 anak. Anda mungkin tidak ingat nama mereka semua tetapi anda tahu salah satu daripada mereka anda lebih sayang berbanding yang lain. Apabila diorang gaduh, anda selalu memihak dengan yang manja ini. Lepas tu, kenapa kau tak boleh jadi lebih seperti adik kau ni, ha? Tak, kalau ada gaduh, ni mestinya sebab kau buat salah ke adik kau ni. Faham? Kerana anda sudah mempunyai berat sebelah. Anda telah bersandar lebih ke salah satu dari mereka. Jadi yang lain pula selalu kena dengan anda sebab anda mempunyai bias, sikap berat sebelah. Ini adalah berat sebelah yang bermaksud satu sisi lebih berat daripada yang lain. Jadi anda tidak dapat capai keadilan atau berlaku adil. Jadi masalah pertama dengan keadilan adalah berat sebelah. Dan kita harus memeriksa diri kita, tanya diri kita, adakah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bias, berat sebelah? Saya teringatkan kisah terkenal pada ketika Umar radhiyallahu anhu bertugas sebagai hakim mahkamah tinggi dan dengan sahabat Nabi SAW yang hebat, Ali radhiyallahu anhu mempunyai perselisihan faham dengan seorang lelaki Yahudi. Dan mereka mempunyai kes beberapa aset lama dan mereka datang kepada Umar radhiyallahu anhu. Dan tentu saja tugas hakim adalah mendengar kedua-dua belah pihak. Oleh itu dia bertanya kepada kedua belah pihak, apa yang terjadi? Dan dia bertanya kepada lelaki Yahudi itu dan dia menceritakan kisahnya. Dan kemudian dia berpaling kepada Ali radhiyallahu anhu dan berkata, "Ma anta ya Aba Hasan?" Oh Ayah Hasan, apa yang kamu katakan? Aba Hasan bermaksud Ayah Hasan dan itu nama manja, nama timbangan. Ali radhiyallahu anhu berkata, tunggu kejap. Semasa kamu panggil dia dengan nama sebenar dia. Tapi time kamu panggil aku dengan nama manja pula. Kamu berat sebelah. Kami tidak mahukanlah penilaian kamu. Terima kasih. Dan beliau pergi. Kerana Umar radhiyallahu anhu berlembut sedikit walaupun dengan cara dia memanggilnya, bukan? Dan mereka sensitif dan peka dengan perkara itu kerana mereka amat memahami sesuatu. Mereka faham. Perkara-perkara sekecil itu pun boleh kacau timbangan yang seimbang. Saya tidak mahulah main-main dengan itu. Saya mahu berlaku adil. Saya mahu benar-benar adil 100%. Boleh awak bayangkan idea ini bahawa sesuatu bias penghakiman boleh mempengaruhi sesuatu penilaian dan seterusnya boleh membuatkan perkara-perkara memihak kepada seseorang. Apa yang orang buat zaman sekarang? Contohnya apabila anda akan dihakimi
dalam mahkamah jenayah anda memberikan suapan kepada hakim, atau sekiranya ada seseorang ayah yang berkata, aku akan buat keputusan besok kepada siapa aku akan bagi kereta aku. Aku akan membuat keputusan. Malam itu pula kamu sibuk urut kaki ayah kamu. Anda sekarang cuba mempengaruhi pendapat hakim supaya penilaian nanti akan pergi memihak kepada anda dengan menggunakan apa cara pun ketika itu. Itulah masalah pertama apabila keadilan hilang.